Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua, tuan-tuan dan puan-puan. Sihat semua? Okay, selamat datang ke program Tanya Kereta. Nama saya Mokhtar bin Tambi Ahmad, merupakan curator di Museum Muzik. Okay. Sebelum saya memulakan perbicaraan kita mengenai alat muzik tradisional Sabah, terlebih dahulu saya nak perkenalkan terlebih dahulu Museum Muzik ni terlebih dahulu ya. Okey, Museum Muzik ni telah ditubuhkan pada tahun lepas, sebelum ni di galeri ni, dan kemudian museum terdapat ada 3 segmen dekat Museum Muzik, iaitu pengenalannya mengenai muzik masyarakat Melayu, Cina, India dan orang asli. Kemudian muzik masyarakat Sabah dan kemudian muzik masyarakat Sarawak. So, tuan-tuan puan-puan yang belum pernah datang lagi ke museum muzik, museum muzik ni bersebelahan dengan galeri ni bersebelahan dengan Museum Negara. Tuan-tuan boleh naik MRT ke ataupun naik bas, boleh terus datang ke sinilah, ke galeri ni. Okey. Sebelum saya nak mulakan seterusnya, mari kita belajar sedikitlah mengenai klasifikasi muzik itu sendirilah. Okey. Okey, klasifikasi muzik, sebelum kita mengenali alat-alat muzik masyarakat Sabah, dalam bidang kajian muzik etimologi, sistem klasifikasi yang berasaskan bahagian alat muzik yang menghasilkan bunyi telah diperkenalkan oleh Kurt Schuch dan Eric von Hospel pada tahun 1914. Sistem yang dikenali sebagai Schuch-Hospel ini dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu eidophone, aerophone, merophone dan chordophone. Kemudian pada tahun 1940-an, apabila bunyi muzik mula dihasilkan melalui sumber elektrik, seperti papan kekunci elektrik berkomputer, yang dikenali sebagai elektrofon. Tetapi sebab galeri ni kita lebih fokus kepada alat muzik tradisional, so kita ada beberapa 4 saja klasifikasi yang kita fokuskan lah. Okey, mari kita belajar terlebih dahulu 4 klasifikasi tersebut. Pertama ialah eidophone. Eidophone merupakan bunyi yang dihasilkan oleh getaran alat muzik itu sendiri. Eidophone terbagi kepada beberapa jenis, iaitu eidophone yang dimainkan serentak, dipukul, dihentak dan sebagainya. Contoh alat muzik eidophone ialah gong, loceng ataupun alat-alat yang diperbuat daripada logam dan gangsa seperti ensemble gamelan. Okey. Seterusnya, aerophone merupakan alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui lubang udara. Pemain akan memainkan alat tersebut dengan cara angin dihembus atau bergetar bebas. Terdapat 3 kategori alat aerophone, iaitu alat-alat angin, alat pipe dan aerophone bebas. Contoh alat muzik klasifikasi aerophone ialah serunai, harmonium dan sampoton. So kita akan tengok nanti jenis-jenis muzik ni di dalam alat-alat muzik tradisional Sabah. Seterusnya, membraphone merupakan alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui getaran pada kulit yang direnggangkan. Kebanyakan alat-alat muzik membraphone terdiri daripada pelbagai jenis gendang atau perbana. Artinya macam kambing kan, kita ketatkan kan, itu kita akan pukul sebagai itu jenis-jenis membraphone lah. Seterusnya ialah chordophone, merupakan alat muzik yang mengeluarkan bunyi melalui getaran pada tali yang direnggangkan. Tali pada alat tersebut boleh dimainkan dengan dipetik dengan jari ataupun digesek. Alat muzik klasifikasi ini ialah seperti biola, sapet ataupun gambus lah. So, kebanyakan alat muzik ni dia orang cakap alat muzik tradisional ni dia sangat unik lah. Kita dekat Jabatan Muzium Malaysia, dekat galeri ni, kita telah menempatkan pelbagai-bagai koleksi alat muzik mengikut kaum, mengikut bangsa, dan salah satu yang saya akan fokus hari ini ialah di masyarakat Sabah. Okey, seterusnya saya nak cerita sedikit mengenai muzik tradisional masyarakat Sabah. So sebelum saya nak cerita mengenai koleksi-koleksi yang ada di galeri ni, kita akan cerita sikitlah pasal Sabah, latar belakang Sabah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, saya orang Sabah. Saya berasal dari Tenom, Sabah. Mak saya berbangsa Kedasan Dusun dan ayah saya orang sinilah, tapi saya membesar di sanalah. So saya memilih tajuk ni, memang saya membesar di sana dan saya banyak cakap
banyak menggunakan alat muzik ni, banyak yang saya belajar di sana. So saya sangat diberi peluang ni, memang saya akan ambil lah peluang ni untuk menerangkan lagi mengenai alat muzik tradisional Sabah. Okey. Kalau kita tahu kan Kadazan Dusun adalah etnik yang terbesar diikuti oleh kaum Bajau dan Murut. So kita akan fokuskan kebanyakan kepada Kadazan Dusun, Murut dan juga Rungus. Kaum-kaum lain seperti Melayu Brunei, Bugis, Kedayan, Lendaya, Suluk dan banyak-banyak lagi. Tapi mereka ni macam orang cakap dia sama-sama sendiri. Contohnya gong ni. Kadazan juga ada gong. Masyarakat lain pun ada juga. Murut pun pakai gong. So tetapi cara diorang main mungkin berbeza. Tapi kaum-kaum ni dia takkan ambil macam ni gong ni saya punya gong, tak. Artinya kaum ni dia ada gong, yang ni pun ada gong. Artinya dia sama-sama menggunakan peralatan muzik tu di Sabah lah. Contoh, saya bagi saya contoh bagaimana rhythm gong di Sabah. Rhythm dia selalunya dia akan sama je dia punya bentuk ya. Tu kan. So kalau kita dengar peralatan muzik, contohnya gong lah paling banyak orang guna dekat peralatan muzik di bahasa Sabah ni. Dia banyak menggunakan rhythm yang ensemble yang sama. Teng 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 macam tu. Artinya dia orang cakap dia tak adalah macam berterabur kan muzik dia. Dia sangat ensemble dia sangat teratur lah. Dan bila kita menggabungkan alat-alat muzik tu nanti saya cerita, dia memang sangat unik sebabnya orang yang akan main gong ni dia akan ikut sama dengan orang-orang yang lain yang akan main muzik. So nak dapatkan rhythm yang sama tu, dia kena sama baru dapat sound yang sedap lah. Okey. Okey. Kebanyakan alat muzik di Sabah diperbuat daripada bahan-bahan semula jadi seperti buluh, kulit kayu, kulit kambing, manakala terdapat juga gong, tembaga dan gangsa turut digunakan. Muzik yang terdapat di Sabah termasuklah nyanyian, tarian, instrumental dan ensemble. Setiap kumpulan etnik mempunyai bentuk muzik yang tersendiri walaupun alat muzik utama merupakan alat sama dan sering digunakan. Itu yang saya cakap tadi. Walaupun kaum ni dia berbeza-beza tapi dia akan menggunakan alat muzik yang sama untuk cuma ada yang tak adalah. Contoh dia gambus memang khas dekat Melayu Brunei. Kalau tuan-tuan ada kalau tuan-tuan tahu kaum-kaum ni saya akan nak explain sikit pasal kaum-kaum ni. Macam contohnya Kadazan, banyaknya dia ada di dekat Ranau, kawasan Ranau, kawasan Kota Belud. Mak saya asal Kota Belud. Dan seterusnya kalau dekat Murut, kebanyakan dekat kawasan Tenom. Dan kalau Rungus ni banyak kat Kudat. Okey, tuan-tuan perempuan, sambil-sambil saya bercakap ni ataupun sambil saya sembang ni, bolehlah tuan-tuan tanyakan persoalan. Tapi kalau saya misal ada soalan yang kadang-kadang saya kena rujuk sendiri daripada buku kajian saya kan. So mungkin saya tak dapat jawab pada masa sekarang, saya akan jawab pada masa akan datang lah. Tapi kalau soalan-soalan saya boleh jawab terus, saya akan jawab terus lah. Okey? Okey. So, dulu bersama muzik dan muzik ni di Sabah, kebanyakannya berasal daripada orang cakap apa? Percubaan mentera, iaitu oleh Pebohizan, iaitu pengendali upacara yang digunakan ketika upacara ritual. So sekarang dia tak ada dah banyak sangatlah macam tu. Kita lebih kepada persembahan muzik kebudayaan lah sekarang ni. Itu zaman dulu dia banyak kepada percayaan tersebut lah. Macam nak panggil padi lah, macam tu ya. Okey, bagi suku kaum Murut, kita fokus ke Murut pula. Nyanyian berbentuk pantun dipersembahkan secara berkumpulan sambil menari di atas lantai lansar sehingga menghasilkan rentak pada kayu yang mengiringi tarian dan nyanyian pantun mereka. So kalau kita tengok, kalau dia nari yang itu dia punya muzik, dia gunakan bambu tersebut. Okey. Okey, yang tadi saya cerita pasal ensemble gong tadi kan, yang terdapat di Sabah terdiri dari pelbagai bentuk dan saiz mengikut keperluan masyarakat setempat. So ensemble gong terbesar yang dikenali sebagai spor gandang yang terdiri dari alat muzik tawak, tanggung, sandang, kotikon serta drum kartung digunakan mengiringi tarian semazau. So itu yang saya cakap tadi. Gong-gong ni ada jenis dia, ada yang besar, kecil,
dan pelbagai. Ensemble gong kaum Iranu pula dikenali sebagai Sakadamanten Kulintangan. Ensemble gong kaum Bajau dipanggil Kuri-Kurian. Okey. Alright. Kebanyakan alat muzik di Sabah diperbuat daripada bahan asli, seperti contohnya seruling, bambu, sepoton, tongga dibuat daripada bulu bambu. Alat muzik Sabah dikelaskan sebagai kordofon seperti tonggokun, gambus, sundatang dan gayang. F1 pula ialah contohnya seruling, terali ataupun tuhai. Kemudian idofon seperti gong dan kulintangan lah. Alatan muzik yang lazim dimainkan dalam upacara dan majlis kadazan ialah gong dan kulintangan lah kebanyakannya. Dan paluan gong yang sering dimainkan di majlis kumpulan rasmi juga gong. So kita akan tengok kebanyakannya kalau upacara-upacara rasmi kan kita banyak tengok orang banyak gunakan gong. Seperti daripada Semenanjung pun guna gong. Tapi alat muzik tradisional Sabah memang banyak menggunakan gong lah. Okey. Okey, mari kita tengok sedikitlah koleksi-koleksi yang ada di dalam galeri ni. Okey. Sorry. Okey. So kita lihat yang pertama ni iaitu ini. Yang pertama dipanggil tontong. Okey, tontong ataupun dia merupakan gendang ya. Diperbuat daripada nangka ataupun kayu merbau untuk badannya, manakala kulit kambing menggunakan kulit kambing direnggangkan untuk tujuan di hujung alat gendang. Okey. Tontong ni menggunakan scrub. Ada juga tontong yang menggunakan scrub susu getah, tetapi ada juga mempunyai lain alternatif iaitu menggunakan tiup getah. Alat muzik yang dimainkan secara individu ini merupakan alat muzik tradisional etnik Rungus. Sehingga sekarang masih lagi dimainkan oleh mereka yang mahir memainkan muzik ini. Rungus mendiami kawasan Kudat, Kota Marudu dan Pitas. So saya ada contoh muzik dia macam mana. Bagaimana alat muzik tersebut. Okey, contohnya So tuan-tuan dan puan boleh tengok dulu. Kejap saya akan satu contoh video ya. Tontong. Okay, kalau kita lihat dia akan pukul macam ni. Dia bukan pukul pakai tangan, tapi dia akan pukul pakai ketuk. So dia akan ketuk. Nampak tak? Itu cara dia bermain alat muzik ni. Biasanya alat muzik tontong ni diiringi dengan gong. Okey. Kebiasaannya kan kalau kadang kalau kita tengok upacara program-program yang diadakan yang menggunakan muzik ni ialah waktu kenduri kahwin ataupun apa orang cakap majlis keramaian. Dia akan menggunakan peralatan muzik ni digabung dengan pemukul gong. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula koleksi yang kedua. Koleksi kedua yang dipanggil tonggongu ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah stout bambu. Tonggoku ataupun dikenali sebagai tunggokak di kalangan suku Murut, tonggokak di kalangan suku Daun Dusun atau Kedazan, ataupun di tonggoku di penampang. Kalau penampang dia akan panggil tonggoku lah. Alat muzik idofon ni merupakan bambu paluan ini dimainkan bagi mengiringi tarian atau pergerakan pesta-pesta keramaian. Tonggoku hampir sama bentuknya menyerupai alat muzik angklung. Kalau kita tengok angklung dia banyak kan, tapi dia kalau dekat Sabah ni dia jadikan satu-satu je. Okey. Satu set alat muzik ini merangkumi kadang-kadang ada 6. Yang kita display ni ada 6. Tapi kadang-kadang ada yang boleh main muzik tu sehingga ada 30. Artinya salah seorang kena pegang salah satu lah ni sebelum main ni. Okey. Untuk menghasilkan alat ini, bambu yang cukup matang dan bersaiz besar dari jenis poring dipanggil dipilih.
Lepas tu seruas bambu dikerat dengan mengekalkan buku pada kedua-dua hujungnya. Pada bahagian permukaan hadapan, satu lubang memanjang berbentuk segi empat tepat ditebuk dari buku pangkal ke buku hujung. Nampak tak yang kita ditebuk dekat situ kan? So dia akan jadikan panjang dengan pendek lah. Okey. Gua lubang ini berfungsi untuk menambahkan frekuensi bunyi yang dihasilkan dari getaran tali. Bagi etnik Murut, Tunggakak ni merupakan muzik kepahlawanan suku kaum Murut untuk menaikkan semangat perjuangan. Apabila seorang pahlawan suku kaum Murut kembali dari berjuang dan beroleh kemenangan dengan membawa kepala lawan. Inilah satu cerita menarik. Ia disambut dengan paluan tanggukak bersama gong, tawak dan seluruh penghuni rumah panjang menyambut beramai-ramai. So memang Headhunter ni memang famous lah dekat kawasan Sabah dulu. Bila mereka masa zaman dulu tu memang kalau kita cabut kepala orang tu kita sebagai pahlawan lah kiranya. Dia bila dia bawa kepala pesaing dia ataupun dia punya apa orang cakap dia punya orang lain kan dia dah potong tu, nanti kampung tu akan bawa muzik ni lah untuk menyemarakkan lagi apa orang cakap menyemarakkan macam bagi dia semangat lah macam tu. Okey, seterusnya salah satu alat muzik tradisional dibuat daripada buluh besar buluh. Dia gunakan alat buluh yang agak besar lah untuk membuatkan alat muzik ini. Okey, saya ada satu contoh video untuk peralatan ni. Sekejap ya. Okey, tuan-tuan lihat Seorang-seorang akan pegang peralatan muzik ni. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bila nak buat supaya muzik ni jadi synchronize, dia ada ketuk dia kena ikut rentak tu. Macam itulah. Dia ada macam semasa nak pukul tu dia ada macam ada delay, ada seorang kena delay sikit, ada seorang tu kena pukul cepat sikit, macam itulah bagaimana alat muzik ni dipermainkan. Okey. So ini jenis bagaimana muzik ni dia clear kan. Okey. Alright. Okey, seterusnya koleksi yang seterusnya ialah kulintangan ya. Okey, kalau tuan-tuan tengok kulintangan ni merupakan gong-gong yang kecil je. Dia comel-comel je. Dia semua macam gamilan juga, tapi dia punya saiz semua agak sama. Okey. Okey, pada mulanya alat ini diperkenalkan di barat Sabah, kaum Brunei, tetapi secara tradisionalnya ia digunakan oleh suku kaum Bajau dan beberapa suku kaum seperti Dusun dan Kedazan. Selalunya ia dimainkan dalam majlis-majlis dan perayaan seperti majlis perkahwinan dan upacara keagamaan, di mana ianya diiringi oleh gong-gong tradisional. Kulintangan diperbuat oleh tembaga ataupun perunggu. Ianya berasal daripada golongan gong yang berupa saiz yang kecil. Dalam konteks persembahan, ianya diletakkan di atas tali. Nampaknya di atas tali itu. Okey. Dan direnggangkan pada tapak kayu ataupun para dalam satu barisan yang mengandungi 8 biji kesemuanya. Alat ini merangkumi 8 ataupun 9 buah gong-gong ceret yang kecil. Kita panggil gong-gong ceret kecil lah. Setiap daripadanya mengeluarkan bunyi-bunyian yang berbeza apabila dipukul. Gong-gong ceret ini diletakkan tersusun dalam satu barisan di atas sebuah rangka kayu rendah. Okey. Biasanya si pemain akan duduk di atas lantai berhadapan dengan barisan gong sambil memukul dengan 2 pemukul kayu kecil. So setiap kali kalau orang tu nak main, dia kena pakai 2 pemukul lah, bukan 1 pemukul. Nak mainkan.
Kulintangan dimain bersama-sama dengan alat muzik tradisional yang lain. Biasanya, ia menjadi pengiring gong tanggung. Cara pembuatan kulintangan sama seperti gong tetapi saiz kulintangan adalah lebih kecil. Okey, selain itu, tuan-tuan, puan-puan, alat muzik ini juga terdapat di Semporna, iaitu kaum Suluk dan Bajau. Muzik ini dimainkan bagi memeriahkan lagi sesuatu majlis serta menghiburkan para tetamu yang hadir ke majlis seperti kenduri, perkahwinan, khatam Al-Quran, adat bercukur jambul dan berkhatan. Asalnya, alat muzik ini diperbuat daripada logam, tembaga. Namun pada masa ini, besi-besi yang kita gunakan seperti M15, M16, M18 dan besi tangki 48 telah digunakan bagi menggantikan logam tembaga dalam pembuatan alat muzik kulintangan. Okey, so ada soalan daripada tuan-tuan mengenai apakah perbezaan kulintangan dengan gamelan. Okey. Itu memang soalan yang biasa Pumas cakap kan. Okey, bezanya cara main muzik dia. Itu saja. Beza dia, kalau gamelan kita tengok dia punya tu rapat 4, kadang ada 6 kan. Kalau kita tengok kalau dekat gamelan tu ada 6. Tapi kalau kulintangan ni dia sederet panjang macam ni. Okey, cara permainan ni lain daripada gamelan dan nanti saya akan bagi lagi detail lah bagaimana kalau perbezaan dengan gamelan dengan kulintangan ni secara bertulis nanti. Tapi kalau kita nak tengok permainan kulintangan ni, saya akan bagi satu contoh video. Sekejap ya. Okey. Ini merupakan kulintangan dari Papa. Kalau tuan-tuan tengok dia memang sederet je dia punya tu. Dan diikuti dengan gong. Okey, biasanya kulintangan ni pun dia akan ada gong dan juga tadi ada juga di follow dengan tong-tong untuk menjadikan satu pemuzik yang tepat lah. Okey, seterusnya tadi ada soalan mengenai bambu tadi ya. Kalau tak silap saya ulang balik soalan yang apa soalan tadi tu. Okey, jenis bambu yang digunakan oleh alat muzik ni ya, oleh tonggu ya. Okey, bambu yang digunakan namanya ialah jenis poring ataupun dipanggil saintifiknya ialah Gigantochla levis. Itu dia punya namanya. Tapi saya akan bagi detail lagi dekat saya akan jawab nanti dekat Facebook. Detailnya macam mana saiz bambu dan apa bambu tu jenis dekat Sabah nanti. Okey. Alright, seterusnya kita pergi ke koleksi seterusnya. Okey, kita ada satu section gambus sebenarnya dekat gambus Sabah dekat galeri ni. Tapi dekat section ni kita ada letak satu gambus biasalah kat sini namanya gambus peranakan. Saya akan terangkan sedikit sahaja untuk gambus peranakan. Kalau sempat kita akan pergi ke section gambus di mana dekat situ lagi saya akan explain lagi detail lah mengenai gambus tersebut. Okey, mari kita cerita sikit pasal gambus peranakan. Okey. Masyarakat Melayu Brunei Sabah mendiami sekitar pantai barat Sabah, iaitu dari Kota Kinabalu hingga ke Sepitang. Pusat kehidupan gambus berada di daerah Papar, khususnya di kawasan Bogawan dan sekitarnya. Salah satu daripada faktor ialah kemampuan masyarakat Melayu Brunei menghasilkan sendiri seni gambus berkenaan, iaitu alat muzik itu sendiri, irama dan seni kata yang dihasilkan, falsafah dan kecintaan mereka kepada gambus. Gambus yang dihasilkan oleh masyarakat Melayu Brunei Sabah lebih hampir kepada barbat sebagaimana yang dihasilkan oleh orang-orang Parsi.
Kawasan utama pemain gambus ini adalah di kawasan Papar yang meliputi perkampungan sekitar Pekan Papar, Kimanis, Membakut, Beaufort dan lain-lain. Okey, untuk ciri-ciri gambus peranakan ni, kita boleh tengok ya, badan dan kepala gambus dibuat daripada kayu ketapang. Kemudian ini ialah jenis diambil daripada jenis bogawan Papar, kawasan dia lah. Kita ambil kalau gambus kita akan spesifik ni di mana tempat lokasi yang dibuat ya. Kemudian kayu digunakan ialah papan suara ialah papan ketam ya. Dan kemudiannya karakter dia terdapat lubang nyawa, dipanggil lubang nyawa yang tengah tu, bahagian bawah hampiran ekor, dan terdapat tali nyawa di dalam badannya. Okey. Okey, seterusnya alat muzik kedua ni iaitu namanya sundatang. Sundatang adalah salah satu alat muzik tradisional yang terdapat di Sabah, yang sangat popular terutama pada kaum rungus. Kaum rungus ni sangat orang cakap kreatif lah sebenarnya, sebabnya alat muzik dia banyak daripada orang cakap lain daripada kaum-kaum lain. Okey. Sundatang merupakan alat muzik yang bertali dan biasanya sebanyak 2 tali saja. Bayangkan dia 2 tali berbeza dengan gambus ataupun selainnya atau gitar, dia menggunakan 2 tali sahaja. Kayu yang digunakan untuk membuat sundatang juga hendaklah menggunakan kayu yang keras. Contoh kayu yang boleh digunakan ialah kayu tembailing ataupun kayu nangka lah. Ia mempunyai 2 atau 3 loyang diperbuat dari akar pohon. Okey, di kawasan Tambunan, ianya dimainkan untuk mengiringi tarian sundatang mengarang. Ia dimainkan dengan memetik tali loyang dan nada tali-talinya dibetulkan dengan memutar skru kayu telinga di atas. Kayu atas tu lah kan, untuk menunjukkan nada dia tu. Okey, saya ada satu contoh video bagaimana muzik sundatang ni. Tuan-tuan semua dapat dengar kan gambus kan, so saya tak ada share video gambus. Saya cuma share mana video yang agak-agak unik sahaja. Okey, kita tengok yang sundatang. Sorry. Ya. Tak bunyi pula. Bayangkan dia hanya menggunakan 2 sahaja tali dia, dan apabila bunyi tu sama macam bunyi macam kita boleh main gitar ataupun bunyi alat muzik lain yang seakan dengannya. Okey, kita teruskan lagi sebab kita masa pun dah mencuburi kita ni. Okey, seterusnya saya percepatkan lagi kita punya koleksi-koleksi yang ada dekat muzik-muzik ni. Okey, seterusnya ialah seruling. Okey, seruling mungkin tuan-tuan perempuan memang dah pernah nampak kan, muzik Semenanjung ada, di Sabah pun ada. Seruling dikenal sebagai ataupun dipanggil sebagai seluling merupakan salah satu alat muzik tradisional Kadazan Dusun. Biasanya alat muzik ni pun diguna sama juga, diiringi dengan peralatan-peralatan muzik yang lain. Okey, pada kebiasaannya seruling dibuat atau dihasilkan mempunyai 8 lubang kesemuanya, iaitu 7 lubang tersebut adalah menghasilkan kod atau rentak muzik, manakala 1 lubang lagi akan ditutup agar bunyi yang dihasilkan sedap didengar. So kalau kita tengok kalau seruling dekat Penampang menggunakan 6 lubang, manakala seruling yang menggunakan di kawasan Tambunan menggunakan 5 lubang sahaja. Okey. Seterusnya ialah turali. Okey. Turali ialah satu lagi iaitu peralatan muzik daripada kaum rungus. Ingat rungus ni memang kreatif. Okey. Peralatan muzik ini dikenali sebagai urali, dibuat oleh buluh sumiling dan merupakan jenis alat earphone yang mempunyai panjang sebanyak 1 meter hingga 2 meter.
Okey. Dikala walau bagaimanapun, turali dikira unik kerana ia dimainkan dengan hembusan hidung. Kalau seruling kita main menggunakan mulut, kalau turali kita guna hidung. Okey. Walaupun ia kaum rungus adalah merupakan utama yang memperkenalkan peralatan muzik ini, di kalangan etnik Kadazan Dusun, di Penampang dan Tambunan, tiupan turali pun digunakan dan digunakan untuk mengungkap perasaan sedih apabila seseorang itu meninggal. Saya rasa saya satu video pasal turali. Saya tak simpan pula. Tak apa. Kita teruskan. Tapi dia menggunakan hidung lah untuk meniupkan alat muzik ini. Okey. Kita ada dua lagi alat muzik yang nak disampaikan, iaitu alat muzik terakhir yang paling famous dekat Sabah, yang paling glamour lah orang cakap. Kalau kita pergi Sabah, tuan-tuan puan-puan mesti akan beli keychain pun berbentuk sampoton. Okey, sampoton ni adalah jenis alat muzik tempatan yang berasal dari daerah Tambunan. Alat muzik ini juga merupakan alat muzik terawal yang menghasilkan harmoni, iaitu muzik polifonik. Sampoton ini hampir-hampir menyerupai engkurai di negeri Sarawak. So kalau tuan-tuan nampak kan ada perbezaan tau, Sarawak punya dengan Sabah punya alat muzik ni, tapi dia lebih kurang sama lah bentuk dia. Ia terdiri daripada 8 batang buluh yang diikat dengan rapi seperti bentuk raket. Kalau kita tengok rapatnya bentuk buluh tu diselitkan masuk ke dalam labu, bawah tu ialah labu. Lepas tu batang buluh tu dikukuhkan dengan menggunakan lilin lebah. Okey. Nak supaya dia kekal, supaya dia tegak tu, kita kena letakkan lilin lebah untuk menyambungkan labu dengan bambu-bambu tersebut. Okey. Saya satu contoh muzik sampoton ni, kejap ya. Okey, kalau tengok dia akan tiup di sini. Sini kawasan dia akan tekan. Okey. So, akhir sekali kita akan pergi koleksi yang terakhir, iaitu 3 koleksi ini, iaitu panggil sebagai Tonggokon. Sebenarnya sejarah sampoton tu panjang sebenarnya nak cerita, tapi sebab masa pun dah mencuba kita, saya mempercepatkan perbincangan kita hari ini. Tonggokon ni merupakan alat muzik tradisional jenis chordofon ataupun dipanggil sebagai tube zither. Azalnya dimiliki oleh masyarakat Kadazan Dusun di daerah Tambunan, Penampang dan Tuaran. Ia diperbuat daripada tiub buluh yang besar dengan jalur nipis yang dipotong permukaannya untuk membentuk rentantang yang boleh ditala menggunakan sepian-sepian kayu atau rotan-rotan kecil yang di penghujung seperti tonggokon. Okey, kalau kita tengok secara umumnya alat muzik ini terdapat 8 hingga 4 tali, tetapi pemain mahir yang membuat tonggokon ini mungkin memilih sehingga 15 tali. Kalau pemain tu mahir, dia akan menggunakan sampai 15 tali. Tapi kalau dia masih lagi junior kan, dia akan menggunakan 4 hingga 8 tali lah. Okey, seterusnya, tonggokon sebenarnya adalah pengganti atau alternatif lain kepada alat muzik tradisional dusun, iaitu gong. Okey, kalau tuan-tuan puan rasa pelik tak? Bunyi tonggokon ni seakan-akan bunyi gong, tapi tak sama macam gong. Tapi kalau misalnya grup tu tak ada pemain gong dan tak ada gong, kita akan tukarkan alat muzik tu dengan tonggokon ni. Dia sebagai pengganti alat alternatif lah kepada alat muzik tradisional gong ni. Hal ini kerana memainkan dan mendengarkan paluan bunyi gong, ia memerlukan pemain ramai. Okey, kalau dekat gong kita memerlukan 4 hingga 5 orang untuk memukul gong secara ramai. Tetapi dengan menggunakan peralatan muzik ini, tonggokon ni, seorang saja boleh kontrol untuk memainkan alat muzik ni. Okey. Irama yang dimainkan alat muzik tonggokon adalah sama dengan paluan gong. Dibunyikan dengan cara tali-taliannya. Ia mempunyai 2 bahagian, iaitu chord dan resonator. Apabila chord dikikis oleh panah atau jari, getaran akan terhasil dan ianya dikuatkan dengan resonator. Instrumen ini dikelilingi dengan pelbagai mitos dan cerita asal usulnya.
Okey, kalau kita nak tahu cerita dia macam mana apa Togokon ni boleh boleh dihasilkan. Ada seorang lelaki ni, dia bujang lah. Dia pun dia sering memainkan lagu membawa peralatan muzik ni, dia akan bawa ke kampung tersebut, memain muzik di perkampungan, majlis perkahwinan. Okey. Apabila salah seorang wanita mengeluarkan instrumen iaitu sundatang untuk membalas lagu tersebut yang dimainkan oleh lelaki muda tersebut. Lepas itu dipanggil sebagai terjadilah namanya Togokon. Itu cara nak tackle lah, orang cakap lelaki dengan perempuan dekat sana. Okey. Saya rasa masa Sompoton ya. Okey, Sompoton tadi soalan. Sompoton dari kaum mana? Sompoton dari Kedasan Dusun. Okey. Saya rasa masa dah menceburi kita. Ada satu soalan lagi. Okey. Apakah motif yang biasa terdapat di gaun kulintangan? Okey, motif di kulintangan nanti saya akan jawab kemudian, sebab jawapan dia saya kena bagi detail sikit. Ada lagi soalan lain tak? Okey, ini soalan famous ni. Beza gambus Sabah dengan gambus Semenanjung. Okey, kita tengok balik gambus Gambus Sabah ni dia unik dia memanjang. Tapi kalau gambus Johor lah terutamanya, dia ada gelembung sikit. Ini specialnya gambus peranakan ni. Dia memang berbeza dengan gambus Sabah. Tapi saya akan bagi detail lagi nanti dekat jawapan dekat Jabatan Muzium punya Facebook. Saya cubalah jawab mana-mana soalan-soalan yang saya tak sempat jawab. Saya akan detailkan. Cuma secara saya lazimnya itu perbezaan gambus Sabah dengan gambus Semenanjung lah. Okey. Sebelum saya mengakhiri, sebab panjang lagi sebenarnya kita nak cerita, tapi masa pula mencuburi kita. Sebab saya nak cerita pasal gambus tadi kan tak sempat dah. Tapi next nanti mungkin kalau dipanggil lagi akan saya cubalah akan menyampaikan lagi koleksi-koleksi terpilih di muzium muzik ni. Dan kalau tuan-tuan perempuan selepas PKP ni setelah berakhir, saya menjemput tuan-tuan perempuan untuk datang ke muzium muzik untuk tengok sendiri alat muzik ni lah. Dan saya berharap koleksi Jabatan Muzium Malaysia atau koleksi negara kita ni dapat disimpan, dan kita pun tak tahu pun koleksi-koleksi ni begitu penting kepada masyarakat Sabah kan. Tapi dengan adanya galeri alat muzik tradisional ni, kita mengetahui dah alat muzik tersebut setiap kaum di Sabah dan sama juga dengan di Semenanjung Malaysia juga nanti. Okey, saya mengucapkan selamat berpuasa. Terima kasih kerana menonton. Nanti apa-apa persoalan saya akan jawab melalui Facebook nanti. Okey, terima kasih. Selamat. Bye.